أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد. Ayuh bersama kita dahului pertemuan pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Siratal ladzina Alhamdulillah, pertama kali dan selamanya ayuh bersama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah hanya sahaja dengan pilihan kasih sayang Rahman Rahim, taufik dan hidayah daripada Allah. Saya dan tuan-tuan puan-puan dipertemukan pada malam ini yang berusaha tuan pengurusi barisan ahli jawatan kuasa yang dihormati para imam dan bilal dan dikasihi tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah sekalian. Pada malam ini sebagai pemain simpanan menggantikan ustaz yang tak dapat hadir, saya bercadang untuk bawa sambungan buku Syama'il Muhammadiyah. Namun buku itu ada di rumah dan saya daripada pejabat tak sempat nak balik rumah. Namun begitu, pada malam ini di pejabat ada satu lagi buku, yakni amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam buku ini ada satu topik yang insya-Allah kita akan manfaatkan masa yang ada. Kita akan bincang satu topik di dalam buku ini. Baik. Tuan-tuan, buku ini juga agak menarik sebenarnya untuk dibincangkan. Di dalam buku ini ada banyak amalan-amalan yang Nabi suka buat, meliputi amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang sunat. Pada malam ini kita akan memfokuskan satu amalan Nabi yang mana ia sangat hampir dengan kita dan kita boleh katakan hari-hari akan kita buat. Cuma kita nak relatekan cara kita dengan cara Nabi sama ke tidak. Andai kata sama, alhamdulillah. Andai kata tak sama, lepas ni kita samakan, insya-Allah, dengan cara kita buat mengikuti cara Nabi. Ada hikmah yang kita akan dapat di dunia, insya-Allah, di akhirat pasti. Apa dia? Satu amalan yang mana Nabi buat ketika kita bersih. Tadi pun tengah sembahyang cung cang bersih. Kita bersih normal. Saya maupun ibu-ibu, ayah-ayah, bersih itu normal. Tak bersih tak normal. Cuma malam ini kita akan melihat bagaimanakah Nabi bersih, dan selepas ini kita cuba untuk tiru cara Nabi. InsyaAllah ada hikmah besar yang kita akan dapat. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafada aw ghadda biha sautah. Rawahu Abu Dawud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, baginda meletakkan tangannya atau pakaiannya di mulutnya dan baginda merendahkan suaranya. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.
Meletakkan tangannya atau pakaiannya di mulutnya bermaksud menutup mulut. Sama ada menutup mulut dengan tangan atau pakaian. Pertama, bila Nabi bersin, Nabi akan menutup mulut. Dengan apa? Dengan tangan ataupun dengan pakaian. Tangan tu lagu mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Tapak tangan ke ataupun bahagian belakang tapak tangan? Tangan itu bermaksud. Perkataan tangan di sini bermaksud tapak tangan, bukan di belakang tapak tangan. Perkataan tangan yang dimaksudkan boleh ditafsirkan dengan satu tapak tangan ataupun kedua-dua tapak tangan. Jadi kalau belakang ni menguap, kalau bersin tapak tangan. Disyarahkan oleh para ulama, menutup dengan tangan bermaksud tapak tangan, sama ada sebelah ataupun kedua-dua belah. Baik. Manakala bermaksud menutup dengan menggunakan pakaian. Apakah yang dimaksudkan dengan pakaian? Menutup mulut menggunakan pakaian boleh juga digantikan dengan sapu tangan. Kan kita ada sapu tangan kan? Ada sapu tangan. Kita lipat-lipat letak dalam poket. Sapu tangan boleh juga, ataupun tisu boleh juga, ataupun barang yang lain yang boleh diguna sebagai alat menutup mulut. Jadi yang pertama, bila bersin tutup mulut. Dengan apa? Tapak tangan sebelah ataupun kedua-dua belah. Ataupun boleh menutup mulut dengan pakaian, dengan sapu tangan ataupun tisu, ataupun dengan apa-apa bahan yang boleh menutup mulut. Kenapa ditutup mulut ketika bersin? Ada justifikasinya. Menutup mulut menggunakan kedua-dua tapak tangan ataupun menggunakan pakaian ataupun sapu tangan ataupun apa sahaja bahan, menutup mulut ketika bersin supaya dapat mencegah percikan air ludah dan dapat menahan suara. Bila kita bersin ni tuan-tuan, kalau tak cermat, dia keluar dengan air liur tuan-tuan lah. Ni kalau cermat macam mana pun dia keluar juga. Kalau kita seorang tak apalah. Kalau tinggal nak cakap dengan orang, cuh depan dia, habis air hujan kena muka dia. Kalau tak tutup. Jadi sebab itulah Nabi bila bersin, Nabi tutup mulut untuk menahan percikan air liur. Yang kedua, kenapa ditutup mulut ketika bersin? Kerana untuk merendahkan suara. Kita bersin ni macam-macam bersin. Ada yang ada juga. Ada yang acung, satu masjid dengar. Ada. Saya belajar dulu tuan-tuan di pondok. Seorang sahabat ni, kalau dia bersin, satu masjid dengar. Acung. Bukan dia buat, tabiat. Tetapi mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila bersin baginda akan merendahkan suara. Nak rendah suara lagu mana? Tutup mulut. Menutup mulut. Baik. Terdapat sebahagian orang yang sengaja menyembunyikan bersin dengan kuat. Ia dapat mengganggu ketenteraman orang yang berada berdekatan dengannya, sama ada percikan ludah ataupun bunyi bersin yang kuat. Malah sebahagian penyakit dapat berjangkit melalui air liur di udara. Selain itu, jika terkena air liur orang lain, seseorang itu akan merasa jijik. Jadi tuan-tuan, antara hikmah Nabi tutup mulut ketika bersin, kita pun buat. Satu, kita ikut sunnah Nabi, cara Nabi. Yang kedua, kita menahan percikan air liur kena orang lain. Yang ketiga, dapat merendahkan suara ketika bersin. 2 dan 3, menahan percikan air liur, merendahkan suara. Kedua-dua ini dapat mengecualikan kita daripada ganggu orang lain. Orang tak suka dengan kita bersin,
Dan orang tak suka kena air liur kita ketika kita bersih. Sebab itu disunatkan tutup mulut. Islam mengenengahkan masalah yang remeh, walaupun ia sebenarnya sangat penting. Kita kata bersih ni remeh je, kecil je Ustaz, kecil je bersih. Tetapi Islam mengutamakan benda-benda ni. Baik, jika orang yang bersin adalah pengidap penyakit berbahaya, maka penyakitnya itu boleh berjangkit melalui air ludah. Tuan-tuan, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam dapat mengambil iktibar dalam perkara ini, iaitu apabila baginda bersin, baginda akan menutup mulut dan merendahkan suara. Tuan-tuan, berdasarkan kajian hari ini, saya ada jumpa satu artikel mengenai kesan apabila seseorang itu bersin. Kajian dibuat dengan alat kajiannya, dengan tempat kajiannya. Mereka menghasilkan satu hasil kajian. Apa kata mereka? Seseorang yang bersin, termasuk saya, ibu-ibu, ayah-ayah, kita akan melepaskan 100,000 kuman. 100,000 kuman. Dan setiap kali kita bersin, kuman itu akan boleh bergerak sejauh 8 meter. Ni tuan-tuan boleh tengok hasil kajian. Kuman itu boleh bergerak, dia melalui udara paling jauh 8 meter. Tuan-tuan, itu adalah orang sehat yang bersih. Tuan-tuan bayangkan kalau orang tu demam, selesema, batuk. Bila dia bersih, berapa ratus ribu lagi kuman yang dia lepaskan. Sebab itu, kalau orang selesema, orang batuk, bila dia bersih, merayau kuman dia kena orang sebelah pula selesema. Itu kalau bersih. Kalau orang sakit. Baik. Jadi hikmah Nabi tutup mulut ketika bersih, maka ia dapat menahan kuman daripada dilepaskan kena pada orang lain. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, masih ingat ketika kita berada di fasa COVID-19, antara SOP yang kita dikenakan ialah pakai mask. Tuan-tuan, puan-puan, tak pelik. Sebab di zaman COVID dulu kita kena pakai mask. Sebab apa? COVID itu boleh berjangkit melalui udara. Tak? Boleh berjangkit melalui udara. Tak pelik tuan-tuan, kerana kalau kita tengok dalam konteks bersih, orang yang sehat bila bersih melepaskan 100,000 kuman. Apatah lagi kalau dia sehat, dia demam, dia kena COVID dan sebagainya. Bila dia bersih, lagi banyak kuman yang keluar. Jadi sebab itulah Nabi tutup mulut. Hikmahnya hari ini manusia buat kajian untuk mengelak kuman daripada merayau terkena orang lain. Tuan-tuan, ada beberapa amalan yang Nabi buat dan dibuktikan melalui kajian saintifik. Saya ambil contoh uban. Saya pun banyak uban, dan saya yakin di depan saya ni pun banyak uban. Tengok ayahanda kita janggut putih habis tu. Ibu-ibu pun mungkin ada uban. Apakah cara Nabi membelai uban? Nabi pun ada uban. Nabi ada uban. Cuma bagaimanakah cara Nabi membelai uban? Tuan-tuan, Nabi tak cabut uban. Bahkan Nabi kata dalam riwayat, Nabi jangan cabut uban. Nabi kata, fa innahu nurul muslim yaumal qiyamah. Sesungguhnya uban ini akan bagi cahaya pada Tuhan dia di hari kiamat. Tuan-tuan, daripada hadis ini dan hadis-hadis yang lain, para ulama memakruhkan cabut uban. Termasuk mazhab Syafi'i, makruh cabut uban. Habis itu yang sunatnya jangan cabut. Sebab apa? Fadilat dia besar. Uban ni yang ada di kepala, di janggut kita ni, uban ini akan cari kita dari kiamat, dan dia akan beri syafaat pada Tuhan dia. Dia jangan cabut. Tuan-tuan,
Manusia buat kajian dari sudut kesihatan, ubat ini molek cabut ke molek tak cabut. Saya dapat satu artikel daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Tuan-tuan boleh cek artikel yang dibuat, bahkan hasil kajian mengenai ubat ni cabut ke tidak. KKM kata lebih baik jangan cabut. Lebih baik jangan cabut. Dia adalah sebab dia, menurut KKM, uban itu tumbuh di kepala kita menunjukkan rambut sedang diperbaiki katanya. Andai kata kita cabut menyebabkan rambut tak tumbuh langsung. Ada benarnya juga. Kalau tengok kadang-kadang kita cabut, akhirnya tak tumbuh terus rambut. Jadi KKM menyarankan kita yang ada uban ini jangan cabut. Tuan-tuan, tengok hasil kajian manusia, relate dengan sunnah Nabi. Betul ke tidak tuan-tuan? Saranan Nabi betul. Nabi kata jangan cabut. Rupanya ada hikmah di hari akhirat, ada hikmah di dunia. Itulah amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bersin. Bila bersin Nabi tutup mulut. Rupanya ada hikmah yang cukup besar. Bila kita tutup mulut ketika bersin, manusia buat kajian, ya, kita menghalang kuman daripada beredar kena kepada orang lain. Wallahu a'lam. Bahkan dalam hadis yang lain daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda bukan hanya menutup mulut ketika bersin, malah menutup wajah dengan tapak tangan. Ada riwayat mengatakan bahawa Nabi tutup mulut, bukan tutup mulut je, tapi Nabi tutup wajah ketika bersin dengan dua tapak tangan. Kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautah. Bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersin, baginda menutup wajahnya dengan tangannya atau pakaiannya dan menahan suaranya. Jadi tuan-tuan, selain daripada tutup mulut, ada riwayat kata Nabi tutup wajahnya dengan tapak tangan. Wallahu a'lam. Bersin adalah nikmat, kerana bersin dapat melegakan tengkorak, menyegarkan fikiran dan menghindar penyakit. Bersin itu adalah nikmat. Tuan-tuan, macam mana nak kata bersin ini nikmat? Tuan-tuan, kalau kata harta, orang berebut harta pusaka, kalau dia ada isteri dua, mati suami, berebut dua orang isteri kena harta, boleh balah A dengan B sebab harta. Sebab mungkin kita kata harta itu sebagai nikmat. Tuan-tuan, bersin tu nikmat. Orang boleh balah, bergaduh sebab bersin. Macam mana? Contoh dia, kita nak bersin, payah, cari cahaya matahari tak jumpa. Sikit lagi ada orang geletek, tu dok jadi bersin. Oh, marah kita. Agak-agak tuan-tuan marah tak? Sikit lagi tak jadi, cucu panjat belakang, geram sungguh, tak jadi. Sebab nak kata nikmat, nak dapat dah nikmat ni, tak dapat. Oh, marah kita. Mungkin nikmat itu, bersih itu adalah nikmat. Satu lagi, ini andaian saya lah, mungkin kena, mungkin tak kena. Tuan-tuan, ibu-ibu, kalau kita makan makanan, kita nak kata sedapnya makanan ni, kita kata sedap, pejam mata. Orang buat review makanan, sekarang ni jadi pekerjaan tuan-tuan. Influencer pengaruh media sosial, dia ada ramai pengikut, dia boleh buat pekerjaan. Restoran ambil dia, upah dia, buat makan makanan, buat sedap. Walaupun tak sedap, buat buka sedap. Dia kata, antara nak tunjuk sedapnya makanan ni, dia kata sedapnya, pejang mata tu, sedapnya makanan tu. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita bersih
kita bersin, cuba perhati, mata kita buka ke tutup? Tak perasan ustaz, sebelum ni saya bersin je. Lepas ni ngadak cermin, nak bersin ngadak cermin, cuba tengok mata pejam ke tutup? Payah juga. Tak apalah, gini, ambil ni telefon rekod ketika nak bersin, bersin, tengok mata ni pejam ke tutup? InsyaAllah pejam. InsyaAllah pejam. Tuan-tuan, kita dapat baby, dapat cucu baby mula-mula ni nak kelip mata pun tak pandai. Tapi tuan-tuan, bila sampai masa dia bersin, baby juga akan tutup mata. Mak ayah dia tak ajar pun, wahai baby, bila nak bersin tutup mata ya. Dah ajar. Tapi automatik, walaupun dia baby, bila dia bersin dia akan tertutup mata. Mungkinlah ada jawapan dari sudut saintifiknya, cuma saya nak relate anda yang saya, mungkin bersin tu nikmat sampai ke tertutup mata. Mungkinlah, wallahu a'lam. Ke tuan-tuan bersin buka mata? Boleh cek balik nanti, rakam dengan kamera. Bersin tu tengok buka ke tutup. Kalau buka, send kat saya. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, bila mana kita dapat nikmat walaupun bersin, maka Nabi ajarkan kepada kita, bila dapat nikmat, syukurlah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma diajarkan Nabi kepada kita lagu mana cara nak menunjukkan syukur kepada Allah bila bersin ini. Jom kita tengok hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsana Malik bin Ismail haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah akhbarana Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu aquhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka ucaplah alhamdulillah, dan hendaklah saudaranya ataupun kawannya mendoakan yarhamukallah. Apabila saudaranya, kawannya mengucapkan yarhamukallah kepadanya, hendaklah dia menjawabnya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini riwayat Bukhari. Tuan-tuan, bila mana contoh saya bersin, saya dapat nikmat, maka Nabi kata sebutlah alhamdulillah. Saya pun sebut alhamdulillah. Bila mana tuan-tuan hak duduk dekat dengan saya, dengar saya bersin, dengar saya sebut alhamdulillah, tuan-tuan pun baca yarhamukallah. Bila tuan-tuan perempuan baca yarhamukallah, saya dengar, saya balas balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita terus sekali dah. Lain macam saya bersin. Dan saya sebut alhamdulillah. Tuan-tuan sebut yarhamukallah, saya balas balik yahdikumullah wa yuslihu balakum. Gitu. Hukum mendoakan orang yang bersin adalah wajib. Berat. Saya bersin, saya sebut alhamdulillah. Tuan-tuan, bila dengar saya bersin, saya sebut alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah wajib balas dengan yarhamkallah. Dalam buku ni tulis wajib. Dalam perbincangan yang lain, ada ulama tulis sunat. Kalau nak ikut buku ni wajib tak? Tuan-tuan kena balas yarhamkallah. Kalau saya bersin, saya sebut alhamdulillah, wajib jawab yarhamkallah. Ataupun sebahagian pandangan bagi tahu sunat jawab yarhamkallah. Dan bila tuan-tuan jawab yarhamkallah, saya yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jika dia tidak menyebut alhamdulillah, dia bersin, bersin senyap.
Maka bila dia tidak sebut alhamdulillah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mendoakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu, fa in lam yahmadillah fala tushammitu." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang daripada kamu bersin, dia memuji Allah, alhamdulillah, maka doakan yarhamkallah. Tuan-tuan kena jawab. Tetapi apabila dia bersin, senyap, bersin, senyap, tak sebut alhamdulillah, maka Nabi sebut, maka janganlah kamu mendoakannya. Kalau dia tak sebut alhamdulillah, kita pun senyap. Kalau dia sebut alhamdulillah, baru jawab yarhamkallah. Kalau orang sakit resdung lah ke mana? Kalau dia bersin 14 kali, 20 kali, ada orang sakit resdung kan. Ada bapa saudara saya seorang, dia resdung dia bukan naik jerawat gini, dia bersin, dia sinus. Pagi-pagi merah hidung, 14 kali, 15 kali bersin. Dan kalau dia setiap kali dia bersin alhamdulillah, jenuh kita nak jawab yarhamkallah, yarhamkallah. Maka tuan-tuan, kebiasaannya bila mana resdung bersin banyak kali, dia bukan lagi normal, dia tak normal, dan dia dikira uzur, sakit. Resdung ni kan penyakit. Maka bila dia bersin banyak kali, kita tak payah jawab yarhamkallah, kita jawab syafakallah. Moga Allah sembuhkan kamu, moga Allah sembuhkan kamu, sebab dia sakit. Tuan-tuan, puan-puan yang kasihi sekalian, saya ada satu petua mengenai orang yang sakit resdung. Petua ini juga adalah amalan Nabi, iaitu amalan masuk air ke hidung. Masuk air ke hidung. Ini amalan Nabi buat sebelum ambil wuduk. Tuan-tuan, kalau biasa buat, okeylah. Tapi kalau tak biasa buat, amalan ini agak sakit sikit lah dalam hidung. Tapi sebenarnya cara, kalau kena cara biasa buat, tak sakit pun. Ambil air sikit, tak tapak tangan, masuk ke hidung. Jangan telan air tu, masuk ke hidung, buang balik. Kalau tuan-tuan telan air tu juga, alhamdulillah. Masuk sikit, buang balik. Tuan-tuan, amalan ini sunnah Nabi, dan menurut kajian manusia buat hari ini, antara ikhtiar nak rawat resdung, buat masuk air ke hidung. Tuan-tuan, saya time belajar dulu, ada seorang sahabat ni, saya cerita dah tak ingat dah, saya rasa tak cerita lagi, tak apalah, nak kait dengan tajuk mana, tak cerita lagi rasanya. Saya belajar dulu, kita makan dengan talam, dia panggil apa, dulang, ataupun bahasa Londonnya duleh, ataupun taleh. Tuan-tuan, satu talam ini ada 4-5 orang, satu kumpulan makan. Tuan-tuan biasa makan talam biasa? Kalau biasa, alhamdulillah. Kalau tak biasa, tak boleh makan, jadi berair mulut dok, jadi tapi kalau biasa, okey lah. Tuan-tuan, di tempat belajar dulu, dia agak mujahadahnya tinggi, makan lebih kurang. Hari-hari kebanyakannya ikan jaket, ikan yang ada jaket, ikan cecaru. Bahasa London saya, bahasa kampung saya, ikan konge. Ikan jaket ini kalau belah belakang, masuk sama sedap. Tapi di pondok dulu tak sempat, yang masuk pun laki, tak sempat nak bubuh hadiah kunyit, tak ada, campur gitu je. Nasib-nasib kena tak baik, tak nak makan, buka jaket tu busuk bang. Tuan-tuan, itulah harian kami di pondok. Ayam sekali 2 kali seminggu, ayam. Time makan ayam ni, sukalah budak-budak makan ayam, suka ramai, penuh semua mari makan. Ada satu hari,
Ada orang infak nasi biryani, makan tengah hari lauk ayam. Sukalah kami ni di pondok dulu kalau ayam ni nikmat lah. Nikmat lah makan ayam ni. Kambing tak ada. Ayam ni kira nikmat. 5 orang. Ayam kuarter, potong 4 kuarter. Mok tak satu dalam satu tanam. Pakat ambil lah. Jadi excited nak makan ayam ni tuan-tuan, tiba-tiba seorang sahabat saya ni dia bersin sekali dengan batu. Bersin sekali dengan batu. Tuan-tuan boleh bayangkan, dia batuk, bersin sekali. Tak tahu lagu mana, tiba-tiba ada sebutir nasi terbang mendarat di atas ayam. Oh kacau tuan-tuan. Kita ni nak makan ayam sekali seminggu, keluar nasi jatuh di atas ayam. Nasi itu pula keluar daripada lubang hidung. Dia tengah makan, bersin dengan batuk, dia tahan, keluar nasi ke hidung. Oh putus angin tuan-tuan. Nak makan ayam sekali seminggu, nasi biryani sebulan sekali, keluar pula sebutir nasi jatuh atas ayam. Slow makan. slow makan kacang. Tuan-tuan, bila tanya kepada sahabat ni, nasi keluar ke hidung ni tak sakit ke? Dia kata dia pun tak perasan. Dia kata dia pun tak tahu macam mana nasi boleh keluar ke hidung. Dia pun pelik. Tuan-tuan, Allah Rabbi, mungkinlah antara amalan yang dia ni jaga ialah masuk air ke hidung. Mungkin amalan itu menyebabkan hidung dia jadi luah, tak tahulah. Keluar nasi tak rasa. Wallahu a'lam. Cuba saya nak cerita tuan-tuan. Kawan saya ni, dia ada sakit resdung yang sangat kuat. Resdung yang sangat kritikal. Dan dia dapat ilmu daripada ustaz-ustaz ni, nak suruh tolong dia rawat resdung ni, buat gitu, masak air ke hidung. Dia buat. Tuan-tuan, nampak berangsur pulih resdung dia tu. Dengan izin Allah, Allah bagi sembuh. Ikhtiar dengan masuk air ke hidung ni, semakin berangsur pulih resdung dia. Wallahu a'lam. Sebab tu saya berani cerita, tuan-tuan, kalau ada penyakit resdung, boleh ikhtiar masuk air ke hidung, jangan telan, buang balik. Amalan itu sunnah Nabi, dan insya-Allah ikhtiar untuk sembuh bagi siapa-siapa yang ada penyakit resdung. Tapi kalau tuan-tuan buat keluar nasi ke hidung tu, jangan ayat saya. Duduk dia sudah. Duduk dia sudah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik tuan-tuan. Baik, memandangkan ada masa beberapa minit sahaja lagi, 6 minit. Okey. Baik, saya tinggalkan tuan-tuan perempuan dengan beberapa kesimpulan. Pada malam ini kita belajar mengenai satu amalan Nabi, iaitu berkait rapat dengan amalan harian kita, iaitu bersin. Maka apabila kita bersin sebelum ni, bersin ikut dan je, malam ni dah ada satu SOP, supaya SOP ini kena dengan cara Nabi. InsyaAllah bila kita ikut, niat nak ikut cara Nabi, bersin cara Nabi, dengan bersin pun kita dapat pahala. Dengan bersin pun kita dapat pahala. Kalau sebelum ni kita bersin saja, selepas daripada ni kita bersin ikut cara Nabi, dengan bersin pun dapat pahala, insya-Allah. Baik, yang pertama, apabila bersin, Nabi SAW akan menutup mulutnya, ataupun Nabi akan menutup wajahnya. Simpulan yang kedua, Nabi SAW menutup mulut ataupun menutup wajah ketika bersin dengan menggunakan tapak tangan, sama ada sebelah ataupun kedua-dua belah.
Kesimpulan yang ketiga, Nabi SAW menutup mulut ataupun menutup wajah ketika bersin. Nabi menggunakan pakaian, ataupun bolehlah kita guna apa-apa sahaja bahan yang boleh menutup mulut ataupun wajah ketika bersin. Kesimpulan yang keempat, kenapa ditutup mulut ketika bersin? Kerana untuk mengelakkan percikan air liur, mengelakkan suara yang tinggi, mengelakkan gangguan kepada orang sebelah. Kenapa menutup mulut ketika bersin? Hasil kajian hari ini menunjukkan bahawa ia mampu mencegah kuman daripada kena orang lain. Kesimpulan yang kelima, bersin adalah nikmat. Maka apabila bersin, bacalah alhamdulillah. Orang yang mendengar, balaslah dengan yarhamkallah. Kita balas balik dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kesimpulan yang keenam, andai kata dia bersin, dia tak sebut alhamdulillah, senyap dia seorang, maka tak wajib, tak sunat pun kita baca yarhamkallah. Kesimpulan yang ketujuh, akhir sekali, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, andai kata dia bersin sebab dia sakit, maka kita bacakan doa untuk dia, syafakallah, moga-moga Allah sembuhkan kamu. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu sahaja pada malam ini. InsyaAllah moga-moga Allah berikan kekuatan untuk saya, ibu-ibu dan ayah-ayah untuk amal dan sampaikan kepada yang lain. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma fakina fid din وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.